Hari ini dalam video ini kita nak bincang tentang chemical exfoliator. Sebutan tu kena betul ya, exfoliator. Secara umumnya chemical exfoliator ini, boleh sebut macam tu, boleh lah ya. Dia adalah digunakan untuk menanggalkan sel kulit mati. Kita nak bantu kitaran sel kulit kita jadi lebih baik. Dalam video ini kita bukan nak bincang tentang jenis-jenis chemical exfoliator sahaja. Saya juga mahu bincangkan tentang cadangan produk. Ada 5 produk yang kita nak cadangkan kepada mereka yang baru mahu mula pakai chemical exfoliator. Hello glowy girls, glowy guys. Ini adalah topik yang sangat digemari ramai tahu, sebab memang suka sangat ramai orang kat luar sana bila beli produk skincare, suka di kerja dia tanggalkan benda kat muka dia. Tanggalkan apa? Tanggalkan sel kulit mati supaya kulit tu jadi smooth, licin, gebu dan cantik. Baik, sebelum kita bincang lebih lanjut, saya nak ajak anda terlebih dahulu untuk subscribe kita punya channel. Kalau ada yang belum subscribe, cuba mengaku dah subscribe belum? Dan mohon juga pergi ke kita punya Glowy Instagram dan follow jugalah, like jugalah kita di sana ya. Sebab apa? Kita sedang committed membangunkan community di Instagram tu juga. So sekiranya anda nak tanya soalan dekat sana pun boleh, dekat sini pun boleh. Kita usahakan sebanyak mungkin soalan-soalan dijawab. Okey, kembali kepada topik chemical exfoliator. Chemical exfoliator adalah satu produk, satu bahan lah. Kita ambil bahan, dia bukan produk. Dia boleh wujud dalam pelbagai produk ya. Dia bahan yang digunakan untuk menanggalkan sel kulit mati. Kenapa nak kena tanggalkan sel kulit mati? Hakikatnya kulit kita ni dia berlaku natural exfoliation. Apa itu natural exfoliation? Kulit kita memang boleh tanggalkan sel kulit mati tu sendiri tau. Sendiri boleh tanggalkan. Tetapi apabila kadar usia semakin meningkat, proses menanggalkan sel kulit mati ni menjadi perlahan dan merosot. Oleh sebab itu, kita perlukan bantuan bahan yang membantu untuk kita tanggalkan sel kulit mati agar sel kulit mati ni tidak berkumpul di atas permukaan kulit. Dia tak berkumpul, dan kalau berkumpul apa jadi dia? Kulit jadi kusam, pori-pori boleh tersumbat, boleh menyebabkan jerawat, kulit jadi tak cantik, tak bercahaya, tak glowing, tak macam ahli syurga. Contohnya gitu ya. Satu lagi adalah apabila kita bantu kulit kita untuk tanggalkan sel kulit mati, kitaran sel kulit akan berlaku semakin lancar. Sebenarnya chemical exfoliator dia bukan mempengaruhi kitaran sel kulit, tapi bila kita tanggalkan sel kulit mati itu secara tidak langsung dia membantu kitaran tu jadi lancar. Tak ada benda yang menyekat di atas layer ataupun lapisan atas sekali sel kulit mati itu, tak menyekat proses kitaran sel kulit. Faham? Bagus. Okey, kita bincangkan 2 jenis chemical exfoliator, bahan yang disebut sebagai chemical exfoliator yang mana sepatutnya kita gunakan secara berkala. Saya nak pesan sekali lagi, saya punya prinsip bila guna chemical exfoliator adalah guna secara mingguan dengan kadar atau peratusan yang rendah terlebih dahulu sebelum ditingkatkan, dan paling digalakkan digunakan dalam bentuk toner lah, leave on product. Maksudnya guna dalam bentuk toner, yang biasanya toner ni mempunyai kandungan bahan bersifat chemical exfoliator ni lebih tinggi sedikit. So ada 2 jenis chemical exfoliator yang popular, yang mudah didapati di pasaran. Kita bincang yang itu. Bahan bersifat chemical exfoliator yang pertama yang terkenal adalah AHA, alpha hydroxy acid ya. AHA ni dia berfungsi mainly on top of your skin. Dia banyaknya kerjanya berfungsi dekat atas permukaan kulit. So sel-sel kulit mati di atas permukaan kulit, bila kita pakai AHA ni, kita panggil lekatan-lekatan, the bond, ikatan silaturahim di antara sel kulit mati dengan kulit kita tu, dia boleh dilonggarkan, ditanggalkan, jadi sel kulit mati tu boleh tanggal. Dia berbeza tau dengan physical exfoliator ataupun mechanical exfoliator. Mechanical exfoliator atau physical exfoliator ni kerja dia kita gosok kat kulit, jadi dia macam menghiris, boleh ke macam tu? Macam menjongket-jongket ke apa benda bahasa ni kali ya, macam itulah. Sebab dia perlukan permukaan yang kasar. So physical exfoliator sifatnya sedikit kasar ya.
bergantung jugalah sebenarnya. Saya ada beberapa pendapat pasal physical exfoliator. But anyway, kalau kita compare physical exfoliator dengan chemical exfoliator, dia lebih lembut. Dan berbanding AHA dengan BHA, AHA ni disebut sebagai lebih lembut. So, ada beberapa jenis AHA. Antaranya yang paling terkenal, glycolic acid. Ya, dia adalah AHA yang strong, AHA yang power lah berbanding banyak-banyak AHA. Kemudian kita ada lactic acid, kemudian kita ada malic acid, mandelic acid, kita ada tartaric acid dan juga citric acid. So all these adalah disebut sebagai bahan yang bersifat exfoliator. Kalau saya sebut semua bahan ni, janganlah nak pakai semua terus. Bahaya tu dekat kulit ni, ramai orang macam tu tau. Ya, saya sendiri pengguna glycolic acid, ya, pernah juga guna lactic acid dalam bentuk toner dan saya dapat rasakan kulit memang licin lah. Lepas pakai tu memang kita rasa licin dan kita tak boleh pakai hari-hari ya, kerana bila kita tanggalkan sel kulit mati ni ada satu fungsi, dia boleh menghalang sinar UV. So bila kita tanggalkan sel kulit mati yang berlebihan itu, kulit kita menjadi sensitif terhadap sinar UV. Jadi lepas pakai AHA punya produk, biasanya kita kena pakai sunscreen. Kawan dan lawan kepada AHA adalah BHA, beta hydroxy acid. Dan beta hydroxy acid yang paling popular dan banyak digunakan dalam produk adalah salicylic acid. Ada juga satu lagi namanya betaine salicylate yang dikatakan lebih lembut berbanding salicylic acid lah. So sesiapa yang nak cuba salicylic acid tapi mendapati kulit mereka ada reaksi, biasanya dia boleh beralih kepada betaine salicylate. Sifat BHA yang berbeza dengan AHA adalah BHA bersifat larut minyak. Bila dia bersifat larut minyak, jadi dia dengan senangnya boleh menanggalkan minyak, terutama minyak di dalam pori-pori. So salah satu kelebihan BHA ni, dia boleh masuk ke dalam liang pori-pori, dia boleh menyah sumbatkan liang pori-pori yang banyak, kita panggil sebum yang berlebihan itu, ya. Dengan cara itu dia boleh mengelakkan blackhead, boleh mengelakkan jerawat. So itu kelebihan BHA. Berbanding AHA, dia tak boleh masuk dalam pori-pori. AHA ni lebih kepada untuk melicinkan permukaan kulit, menghilangkan tumpuk-tumpuk gelap ataupun bekas-bekas jerawat. Dia boleh mencerahkan kulit. Tapi BHA, it goes within, deep inside the pore, dan dia boleh menanggalkan ikatan-ikatan antara sel kulit mati dengan minyak berlebihan tu. Ingat sifat dia adalah larut minyak. BHA memang kawan baik kepada mereka yang mempunyai kulit jenis kombinasi dan berminyak. Biasanya untuk orang kulit kering, BHA ni tidak membantu sangatlah. Sebab dia larut minyak. Kalau orang kulit kering, mukanya memang tak ada minyak. Macam manalah BHA tu nak berfungsi? BHA is an ingredient dissolved in oil. So, sebab itulah, ya. So kalau AHA tadi lebih sesuai untuk kulit yang kering, kulit yang normal, ya. Kalau BHA ni kulit minyak dan kulit kombinasi. Okay, now let's talk about produk. Saya mulakan dengan produk yang mengandungi AHA terlebih dahulu, yang ada di pasaran that you can choose, ya. Yang ada kadar harganya yang berbeza-beza dan pendapat yang berbeza-beza lah daripada saya. Ya. First thing first, yang ni brand yang tengah popular sekarang daripada Wardah. Wardah ini formula toner, dia dalam bentuk toner. Formula toner dia bagi saya sangat very simple lah. Sebab apa? Harga dia pun simple. Harga dia macam bawah RM10 kan? Bawah RM10. Saya bukan tak suka benda yang bawah RM10, jangan salah faham. Tapi biasanya bila harga itu kita boleh tahulah berapa banyak bahan aktif yang diletakkan di dalamnya. Saya jangkakan memang tidak banyak. So, when you wear this lightening face toner ini, dia ada glycolic acid sejenis AHA. Tak dinyatakan, saya tak jumpa berapa percentage dia. Tapi ada satu bahan tambahan yang juga bagus, ada niacinamide. But I do believe that ini adalah a kind of like gentle exfoliating toner lah, ya. Kalau anda pakai ini, mulakan dengan berkala 2 hari 3 hari sekali dulu. Kalau serasi, anda boleh tingkatkan penggunaan. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab dia light. Dia adalah bersifat exfoliating toner dia tu, dia punya bahan aktif tu tak tinggi sangat, ya. Dekat dalam drugstore, Watsons ke Guardian ke or any other place, saya lebih suka, ya, ini sebenarnya. Dan you always see me talk about this. Come on, ya. This is Eucerin Pro Acne Solution Toner. Produk ini dia ada lactic acid tak tinggi, 2%. Lactic acid kalau berbanding glycolic acid, lactic acid lebih lembut. Now, a lot of people dia takut tahu dengan produk ini. Dia kata, kan ada alkohol dinat kat dalam tu. Saya pakai produk ni dah berbotol-botol. And I tell you one thing,
alkohol, dia bukan bertindak sendirian dalam produk ni. Dia adalah formulation. When we see an alcohol, kita bukan tumpahkan alkohol tu dekat muka. Kita pakai kerana ada bahan-bahan lain yang juga bekerjasama di dalam dia. Dia ada butylene glycol which is bersifat conditioning, melembutkan. So, kalau kita nampak alkohol, jangan terkejut dan takut terus, ya. Do your patch test first. But I can assure you, produk ini bagi saya untuk mereka yang kulit berminyak, dengan kombinasi dia sangat membantu. It's gentle, dia boleh hilangkan minyak. Bila hilangkan minyak, pori-pori tidak tersumbat. Itu bagusnya. Memang dia pun diciptakan untuk unclog the pore lah, ya. Saya memang pakai ni dulu-dulu masa few years ago. Dia ada formula yang sedikit berbeza. Ini repackaging. Ada bintik-bintik macam jerau halu-halu kat dahi saya. Inilah yang membantu saya menghilangkannya dan melecenkannya seperti sekarang. Nampak? Produk seterusnya ini tidak didapati di drugstore lah, tapi ini antara produk yang mengandungi BHA yang bagi saya sangat bagus dan gentle. Bila saya guna salicylic acid, biasanya saya tak akan terus pakai salicylic acid 2%. Biasanya 2% tu paling tinggi, ya. Dia percentage kena sikit. So bila kita pakai kerap, kita bukan nak hapuskan semua minyak kan. Kita pakai dengan kerap, kita slowly hapuskan minyak yang berlebihan. Itu fungsi dia, tahu cara dia berfungsi. So, what I like to use adalah this one, Cosrx. Cara sebut dia Cosrx. Ya, dulu saya sebut dia Cosrx, lantaklah. Cosrx BHA Blackhead Power Liquid. I tell you, this one really works on my blackhead. Saya pakai sangat jarang-jarang. Boleh nampak betapa saya sikitnya pakai. So saya hanya pakai seminggu sekali sahaja on a cotton pad, dan saya gosok kat kawasan hidung mainly, the oily one lah, ya. Dan I tell you, susah nak habis. And satu lagi, dia ada texture yang kita panggil going towards essence lah. Dia tak watery sangat, dia tak berair sangat, but very very hydrating. Yang ini mengandungi 4% betaine salicylate. Betaine salicylate ni a gentler form of salicylic acid. So jangan takut dengan 4% sebab dia gentle, should be doing well. Okay. Yang ini mengandungi 0.5 salicylic acid. This one ada aloe di dalam dia. So kalau kita aloe ni, kita tahu dia gentle. Aloe BHA skin toner. So salicylic acid, it works in a way berbanding betaine salicylate ni, dia lebih power sikit, lebih kita panggil kuat sikit, bahasa kita pakai kuat lah, ya. Tetapi bagi saya 0.5% still good lah, still really good. Now this one really good untuk kulit yang oily combination, and if you are going towards the sensitive type pun insyaAllah okay. Sebab apa? Dia ada aloe vera dalam dia, dia juga gentle lah, dia bersifat conditioning ataupun hydrating gitu. So ini BHA, ya. Tak boleh beli kat drugstore tau, yang ni kena beli dekat kita panggil kedai-kedai, preferred kedai yang jual produk-produk Korea. Okay. Ada setengah orang dia mencari produk gabungan AHA dengan BHA, usually combination skin, sebab ada kawasan kulitnya tu a bit kita panggil kering, ada yang ada clog pore, ya, berminyak. So combination skin ataupun normal skin pun boleh pakai exfoliating toner juga, dan saya sangat suka untuk galakkan pakai yang bergabung ni lah, iaitu ni pilihan saya, ni memang saya punya produk, Innisfree Green Barley Peeling Toner. So kalau dia sebut peeling, jangan takut, dia taklah menyebabkan kulit kita macam boleh tarik macam tu, buka, tak, ya. Ini adalah toner yang mengandungi AHA dengan BHA, yang mana bagi saya dia taklah kuat sangat. Sebenarnya bila kita cari toner kan, exfoliating toner especially, memang kita nak cari yang gentle tau, sebab kita bukan nak selesaikan masalah kulit kusam tu dalam sekali sapuan, kita tak macam tu. We want it to gradually help our skin secara perlahan-lahan. So jangan pakai produk yang exfoliating toner ni, sentiasa saya nasihatkan, walaupun mungkin dekat botolnya tertulis boleh pakai setiap hari, but again, ya, sebagai satu langkah berjaga-jaga, saya pesan siap-siap untuk pakai secara berkala. Because our skin, dia ada natural exfoliating proses dia sendiri. So bila kita nak bantu, kita bukan bantu dia setiap hari, kita bantu dia secara berkala. Right, that's about it. AHA, BHA, kongsikan di ruang komen. Adakah anda pengguna toner yang mengandungi AHA, BHA atau kedua-duanya? I would like to read about your product. Okay, bye-bye, see you next time. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya,
like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.